Rumah tradisional Melayu adalah antara seni bina terawal di Nusantara. Seni pertukangan diwarisi sejak turun-temurun dari generasi hingga ke generasi. Sehingga kini masih banyak lagi rumah tradisional Melayu yang terus megah berdiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Intan berada di Perlis Indra Kayangan. Seni bina tradisi bukan sahaja terhad kepada rumah lama. Malahan ada yang membina rumah tradisi dan membaik pulih. Terutamanya kepada mereka yang menghargai seni bina tradisi lama. Hari ini Intan akan mengupas dan meninjau Rumah Bumbung Panjang Perlis bersama dengan pakar jemputan kami. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Intan kenali seni bina tradisi kita. Rumah Bumbung Panjang ini wujudnya mungkin sebelum kedatangan Jepun lagi, tahun 30-an atau 20-an dulu. Asalnya Rumah Bumbung Panjang ini dibina 3 ruang, lebih kurang ruangnya antara 8 ke 10 kaki setiap satu ruang. Dan kalau tak ada serambi, dipanggil rumah bujang. Tapi bila dibuat serambi, ada jadi rumah bumbung panjang lah. Itu yang jadi rumah bumbung panjang. Adanya rumah bujang dan kiri kanannya ada serambi. Pembinaan rumah tradisi mengambil kira pelbagai aspek, khususnya dalam menjaga batasan agama dan peradaban bangsa. Dalam segmen ini, kita akan mendalami simbiosis cara hidup masyarakat dan rasional susun atur rumah tradisi Melayu. Kalau kita tengok rumah bumbung panjang Perlis, kita tak boleh lari daripada konsep rumah Melayu secara keseluruhannya. Konsep keseluruhan rumah Melayu terdapat beberapa persamaan juga dan terdapat juga perbezaan yang identikal lah. Tapi secara keseluruhan falsafah rumah Melayu ni memang kaya dengan warisan budaya dan juga kreativiti tukang-tukang Melayu pada zaman dulu lah. Salah satu kreativiti tersebut diterjemahkan dalam reka bentuk bangunan. Jadi dalam reka bentuk bangunan tu banyak perkara-perkara yang hanya ada di seni bina rumah Melayu itu sendiri. Rumah Melayu selalu ada banyak pendapat menyatakan rumah Melayu, Perlis dan sebagainya. Tapi saya suka menyebut benda tu sebetulnya saling mempengaruhi itu memang ada. Tapi bukan bersifat sebelah pihak. Dua belah pihak. Sebab kita kena tahu dulu semenanjung Tanah Melayu dengan Sumatera ni dia satu kesatuan. Jadi kalau kita tengok rumah panjang tu ciri-ciri dia ada banyak kesamaan juga dengan rumah bumbung panjang di Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor lah. Tapi dia speciality dia ni untuk di Perlis dia ada perbezaan sedikit berbanding dengan rumah-rumah berbumbung panjang yang lain tersebut. Speciality dia dari rumah bumbung panjang Perlis ni bersifat modular. Contohnya rumah ibu dengan rumah dapur dia berasingan. Banding dengan rumah Melaka dia macam satu form. Begitu juga Negeri Sembilan tapi dia ada rumah ibu juga tapi dia berlainan reka bentuknya dengan rumah berbumbung panjang Perlis lah. Rumah tradisional Perlis atau Rumah Bumbung Panjang Perlis merupakan rumah tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat Perlis. Rumah Bumbung Panjang Perlis mempunyai banyak tiang, adakalanya sehingga 24 batang tiang pada rumah ibunya. Antara ciri utamanya adalah bentuk rumah yang memanjang, lurus dan mendatar bersama tebar layar yang berbentuk huruf V terbalik. Komponen utama adalah rumah ibu dan rumah dapur selain ruang balai atau serambi di hadapan rumah. Rumah ibu dibahagi menjadi serambi, kamar tidur, ruang tengah dan ruang tamu. Bahagian rumah dapur memiliki dapur yang tidak terhalang oleh dinding.
Setiap ruang rumah mempunyai fungsinya tersendiri yang amat berbeza dengan ciri kediaman masa kini yang mempunyai lebih banyak ruang peribadi seperti bilik khas. Rumah zaman dulu tidak ada bilik dan setiap ruang hanya dipisahkan dengan langsir dan kebanyakan ruang adalah terbuka seperti anjung beranda dan pelantar. Rumah Bumbung Perlis dia juga ada rumah ibu dia juga, seperti mana rumah-rumah Melayu yang lain. Dan juga dia pun ada ukiran-ukiran dia juga yang menterjemahkan kreativiti tukang-tukang yang dahulu, yang corak tersebut diambil dengan berdasarkan corak-corak daripada alam semula jadi dan sebagainya. Dan di samping itu juga perkara-perkara melibatkan reka-bentuk, ciri-ciri reka-bentuk khas ni, dia mengambil kira semua faktor-faktor keselesaan, ruang-ruang privasi antara ruang rumah ibu dan dapur dan sebagainya, antara serambi dan rumah ibu. Perkara-perkara tersebut menjadi identikal yang memberikan karakter yang khaslah kepada rumah Bumbung Panjang Perlis tersebutlah. Dan rumah dapur kadang-kadang diasingkan dan kebiasaannya disambung dengan dua ruang lagi tapi dibuat bertingkat sedikit. Bertingkat. Jadi daripada rumah ibu Bumbung Panjang tadi kita kena turun untuk ke dapur. Biasanya rumah Bumbung Panjang ni dengan rumah dapur di berasing. Rumah Bumbung dapur dibuat di hujung ataupun di belakang bangunan rumah Bumbung Panjang tadi dengan satu bangunan yang bertingkat ataupun ada tingkat dia. Jadi bila kita nak pergi ke ruang dapur, patut turun. Turun baru ke dapur. Dan kadang-kadang ada juga rumah dapur ni diasingkan. Dibuat satu bangunan lagi yang disambungkan oleh satu bumbung berlantai dan beratap, berdinding juga, dipanggil gajah menyusu. Okey, itu datangnya. Itu dah. Jadi rumah ibu dengan rumah dapur disambungkan oleh satu jalan yang berbumbung, dipanggil gajah menyusu. Penggunaan bahan-bahan semula jadi adalah antara ciri-ciri keistimewaan rumah tradisi. Rumah-rumah ini juga mempraktikkan kaedah pembinaan lama di mana tidak menggunakan paku melainkan pasak dan tanggam bagi mengukuhkan binaan mereka. Dalam segmen ini kita akan saksikan bagaimana kehebatan seni pertukangan Melayu lama. Menggunakan bahan semula jadi termasuklah kayu dan buluh, tempat-tempat kediaman sering dibina tanpa menggunakan logam termasuk kuku. Sebaliknya, lubang dan alur digunakan untuk memenuhi unsur-unsur kayu ke dalam satu sama lain, berkesan menjadikannya rumah pasang siap. Okey, rumah Bumbung Panjang Perlis ni memang dibina secara berpanggung. Dan seperti nama dia juga, dia mempunyai bumbung yang panjang, lurus dan mendatar. Dan rumah ni kadang-kadang dia boleh, binaan dia mempunyai banyak tiang dan ada boleh pergi sampai 12 tiang untuk rumah tersebut. Dan rumah ni yang mana unik dia adalah dinding rumah tersebut, di mana dia dibuat daripada buluh yang dianyam kelarai. Dan atap dia kalau ikut dibuat daripada rumbia ataupun nipah, dan juga digunakan genting singgora. Walaupun kuku telah dicipta dan di rumah-rumah kemudian digunakan secara minimum untuk elemen bukan struktur, contohnya tingkap atau panel. Tanpa kuku, sebuah rumah kayu boleh dibongkar dan dibina semula di lokasi yang baru. Keunikan rumah Bumbung Panjang Perlis ada kebiasaannya rumah ini berdindingkan buluh dan dianyam berkelarai. Bagi mereka yang berkemampuan akan menggunakan papan tegak, berlidah dan berlurah. Namun bagi masyarakat biasa tetap menggunakan anyaman buluh.
bermulanya pemilihan penempatan masa mendirikan rumah itu sendiri dah mengambil kira aspek-aspek alam semula jadi dan pengaruh-pengaruh alam sekitar. Pendirian bangunan, di antara bangunan tu membenarkan poket-poket space, halaman-halaman di mana di antara halaman tersebut ditanam tumbuh-tumbuhan pokok dan sebagainya, buah-buah, pokok buah-buahan, dan juga menjadi ruang interaksi antara jiran dan juga adik-beradik. Biasanya kalau rumah dulu kan, rumah lama-lama tu dia antara rumah satu dengan satu lain tu biasa sekelompok tu dia ada kaitan. Bukan saja sebagai jiran tapi juga ada hubungan kekeluargaan. Jadi ruang-ruang tersebut yang orang kata memberi kemudahan untuk integrasi secara sosial kan di antara penghuni di rumah tersebutlah. Kayu yang diambil daripada pokok yang dibuat daripada balak kita kata daripada balak. Jadi untuk membelah balak tadi tarik turun gaji tangan digunakan tangan untuk tarik macam tu. Membelah untuk membelah kayu balak tu ganti kilang lah sekarang kilang kan. Dan jadi kalau nak buat tiang biasanya kayu yang digunakan ialah kayu temak, tampang, merbau. Itu merbau yang paling kuat lah untuk buat tiang. Tiangnya kadang-kadang ada yang 4 inci persegi ataupun 5 inci persegi. Kemudian kayunya dulu tidak ada kelang macam saya sebutkan tadi. Digunakan beliung untuk jadikan 4 segi misalnya. Dan dibelah 4 segi, kemudian untuk melicinkan tu digunakan beliung. Beliung tu seperti cangkul tapi pendek digunakan tangan. Jadi digunakan beliung untuk menarah bagi licin supaya licin tiang tadi. Kemudian dindingnya digunakan biasanya buluh yang dianyam berkelarai. Berkelarai itu berbunga-bunga lah. Ada disebut anyam angkat 2 tindih 2 daripada buluh biasanya kalau dinding. Kemudian kadang dibuat berbunga-bunga macam-macam, nama tu macam-macam bunga lah. Kemudian atapnya biasanya dulu atap rumbia. Pokok sagu ataupun pokok nipah. Biasanya dalam kampung-kampung di sini, di sebelah kita sebelah utara Perlis lah, digunakan atap rumbia. Tapi di sebelah selatan pokok rumbia tak ada, digunakan atap nipah lah. Itu. Dah sudah cik makan pinang sepiak 2, 3 menolak cik sudah. Dua dah 3 menolak cik sudah. Ngayo salam mangun nak telekom mengunjung tapi kami mengunjung cik sembah. Pada tuan-tuan dan puan-puan, hadirat sekalian yang ada, kami tabik juga. Kami tabik ke semua. Habis dah tabik kecil besar tua muda, jantan betina maklum mangok, kacik kacak pun tabik juga. Mana tak kena pakai tulung pekena, yang mana tak betul pakai tulung betul. Pada ketika ni waktu yang ni hang tengok aku tengok hang gelak ke aku kenyek gangan. Angkat mata aku kena cemisai. Kesesuaian antara rumah dan iklim serta pelbagai elemen semula jadi yang lain amat penting bagi mengukuhkan sesuatu binaan. Pelbagai kaedah juga dirangka bagi mendapatkan pengudaraan dan pencahayaan yang baik demi keselesaan penghuni.
Untuk rumah bumbung panjang perlis ni sebenarnya dia punya tingkap ada dua jenis, tingkap labuh dan juga tingkap yang agak pendek. Jadi sebenarnya untuk kualiti pencahayaan dan pengudaraan ni adalah sangat bagus kerana cahaya memang dapat masuk secara banyak daripada tingkap labuh tersebut, dan udara juga, pengaliran udara adalah bagus kerana ketinggian tingkap tersebut membenarkan pengaliran udara yang terus masuk dan terkena ketinggian manusia, tubuh badan manusia tersebut. Dan pada dinding binaan dinding rumah bumbung panjang perlis ni juga, kerana dindingnya dibuat daripada buluh yang dianyam sekelarai. Jadi kalau kita lihat pada bahan binaan dia, sebenarnya dia tidak memerangkap haba. Jadi nyamanlah berada dalam rumah tersebut dengan udaran yang baik, pencahayaan yang masuk dan sebagainya. Kebanyakan rumah-rumah Melayu yang dibina sebagai rumah panggung. Ciri utama yang rumah kampung kebiasaan Melayu adalah atas tiang-tiang atau buasir. Ini adalah untuk mengelakkan haiwan liar dan banjir, untuk menghalang pencuri dan untuk meningkatkan pengudaraan. Dari sudut reka bentuk, rumah Melayu boleh dikatakan amat canggih dan memuatkan ciri-ciri bestari, lagi kena dengan gaya hidup selesa mengikut adat dan alam. Ciri-ciri pintar ini termasuklah penyejukan atau pengudaraan semula jadi, peneduhan, keselamatan dan keamanan serta privasi. Rumah tradisi yang memang terangkat atas tiang bagi menambah pengudaraan itu juga ada pelbagai gaya tingkap, termasuk jenis tingkap sependiri untuk kemasukan angin dan cahaya. Dengan adanya berbagai keping ukiran berlubang di dinding, bukan sahaja sebagai perhiasan tapi juga bagi menggalakkan udara dan cahaya masuk menceriakan rumah. Ukiran-ukiran pada rumah Melayu berunsur corak geometrik atau tumbuhan dan banyak yang amat halus pengukirannya. Terdapat pelbagai variasi tingkap rumah Melayu mengikut cita rasa dan kepandaian tukang-tukang rumah dahulu. Tingkap-tingkap mendominasi tampak dari segenap sudut pandangan rumah dan memberikan pengaliran udara yang secukupnya kepada rumah. Rumah bumbung perlis ni walaupun dia bersifat rumah bumbung panjang, tapi dari segi susun atur tu lebih orang kata lebih terbuka. Lebih terbuka, bukan dia satu grup ruang tersebut seperti mana dekat rumah Melaka contohnya, dia agak berbeza lah. Jadi dan dia punya modul pun dia pecahkan. Contohnya antara rumah ibu dengan rumah dapur tu sendiri dia pecahkan. Jadi dia menghasilkan bentuk yang lebih, orang kata lebih rendah, orang kata, dan membenarkan banyak lagi orang kata pengudaraan ke ruang-ruang di dalamnya lah. Zinc ataupun asbestos dah masuk ataupun digunakan sebagai bahan untuk membina rumah. Jadi atap rumbia ataupun atap nipah ditukarlah kepada zinc atau asbestos. Atap nipah ni yang tak eloknya sebab dia mudah rusak. Kadang-kadang angin, kadang-kadang ada binatang-binatang yang bersarang dalam, dia rusak, dia nanti bocor lah, rumah tu bocor. Jadi bila digunakan atap zinc ataupun atap asbestos, agak selamat daripada kebocoran. Itu. Sudah tentu rumah yang paling istimewa itu rumah ibu lah. Di mana biasanya rumah ibu dia lebih besar, lebih tinggi, dan juga dia punya decoration tu lebih indah, lebih banyak, lebih kaya dan lebih intricate lah. Sebab di situlah tempatnya berkumpul ahli keluarga biasanya lah untuk rumah tersebut lah. Pada era moden ni, antara benda yang menjadi isu utama adalah penggunaan sistem penghawa dingin dalam rumah kan. Sebab kita rasa rumah moden ni agak panas. Disebabkan kita menggunakan bahan binaan tu daripada bata tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pada rumah-rumah Melayu tradisional yang dulu termasuk rumah bumbung panjang perlis ni, bahan binaan dia tidak memerangkap haba yang banyak. Jadi mungkin untuk pembinaan rumah moden pada masa sekarang ni, kita patut lihat ataupun kita
kita menerokai bagaimana bahan-bahan binaan zaman dahulu ni kita boleh ubah suai sedikit untuk disesuaikan dengan rumah-rumah moden sekarang. Tetapi ada banyaklah faktor yang kita kena ambil kira semasa penggunaan bahan-bahan tersebut, seperti harga Kayu barang tersebut, mahal. harga kayu. Seperti faktor kalau kebakaran, kan rumah sekarang kita buat rumah teres. Maksudnya rapat-rapat. Kalau rumah kampung dahulu jauh-jauh. Jadi faktor-faktor tersebut kita kena sesuaikan dengan reka bentuk rumah pada masa sekarang. Saya setuju lah doktor, sebab apa, bila doktor sebut penghawa dingin tu sendiri, sudahlah berpenghawa dingin, bilnya pun semakin naik. Kan. Kalau dulu ni memang kita perlu kagumi sebenarnya seni bina orang kata tradisi ni, Ya, betul. sebab semuanya secara semula jadi. Semula jadi di mana ia lebih mesra alam, mesra pengguna, dan sebenarnya bila kita guna penghawa dingin tu, kualiti udara dalam tu pun kurang baik berbanding kalau kita membenarkan pergerakan aliran udara yang banyak. Mengenali seni bina tradisi kita adalah satu permulaan untuk kita terus mencintai apa yang ditinggalkan nenek moyang dahulu. Bersambung anjung dengan serambi, riuh serumah orang berbesan. Adat dijunjung ikut tradisi, menjejak hikmah dalam warisan. Berjumpa lagi dalam Teratak Tradisi.